Nabi SAW bersabda, Allah hanya mengasihani dari kalangan hamba-hambanya orang-orang yang mengasihani orang lain. Orang-orang yang ada belah kasihan. Tuhan kasihan kepada orang yang kasihan ke orang. Gitulah. Ada belah kasihan. Jadi dalam hadis ni kalau kita tengok, semuanya Imam Bukhari nak ayat ni banyak tempat tu ada rahmat Allah SWT. Yang pertamanya, Tuhan hak dia belaka, dia nak ambil ke dia nak beri. Hak dia nak ambil, jangan kita kata itu azab dia, hukuman dia, dia tak kenal kita. Kadang-kadang ada rahmat di sebalik tu. Misalnya anak kita mati, jangan kita nampak dia tak kenal kita, dia murka kita, dia macam-macam lah. Jangan. Bahkan kita kena ingat rahmat Allah SWT ni ada belaka, duduk mana-mana. Dia bui pun lagu tu juga rahmat dia tu. Dan segala benda ni berjalan ataupun hanya setakat masa yang ditentukan. Dan kalau masa dia tu sekat tu je, tak boleh nak buat. Siapa pun, Nabi pun, cucu Nabi pun tak boleh sekat tu. Tapi kita tak boleh menganggap ini adalah Tuhan murka, Tuhan tak kenal kau. Tak. Bahkan rahmat Allah, waktu kita kena ingat rahmat Allah. Hendaklah sabar. Lepas tu hitung pahala. Maknanya kalau sabar, berapa pahala tu? Sepoduk bilai pitih lah. Sepoduk bilai pitih kalau kita dunia ni, bilai pitih. Kita ditimpa malapetaka, kesusahan, bukan saja, bukan tak ada rahmat situ. Ada rahmat. Sekurang-kurangnya kita kata, kalau kita tak faham hak lain, kita boleh pahala bila kita sabar. Itu rahmat. Tidak rugi kita ke mana-mana pun. Dalam agama ni tidak rugi. Kalau rugi, kerugian apa-apa, kita sabar, tidak rugi juga, boleh pahala juga. Mati anak kau gapo-gapo lah, lagu tu belakang. Bahkan dia suruh kira pahala. Harapkan pahala tu, maksudnya kira pahala. Jangan duduk kira hak kurang. Tak. Kira hak molek. Sebab apa? Sebab semua itu berlaku dengan rahmat Allah SWT berlaku. Kalau tidak ada rahmat Allah SWT, manusia ni tak mati, ramah terlajuk, susah juga. Susah juga. Kalau tak mati, tua ada ke tak ada? Timbul pula persoalan, tua tu akan ada ke tak ada? Nyanyuk tu ada ke tak ada? Kalau katakanlah tak mati, nyanyuk tu, kalau tak ada tak apa. Kalau tak jadi tua, senang pula. Itulah tidak jadi dunia pula. Kalau tak mati ada, nyanyuk tu ada, susah. Menyusah ke orang, menyusahkan diri sendiri, jadi bahan ketawa kepada orang. Dan banyak perkara lah. Jadi mati itu rahmat. Mati itu rahmat. Kalau tidak, susah dunia ni. Begitu juga benda-benda lain pun. Benda-benda lain, rahmat belaka tu. Walaupun kita kata di sebalik semelih lembu, di sebalik semelih burung, di sebalik semelih ayam dan sebagainya, rahmat tetap ada. Tetap ada. Kalau tak boleh hak tu, habis tanaman gapo dia tak terkawal. Lepas tu kan dia akan mati juga. Dia akan mati juga. Tak ada guna langsung lah kau binatang-binatang tu, sehingga mati dengan begitu saja. Kalau kita kata tak boleh makan, rugi. Di situ ada rahmat Allah SWT tu. Di sebalik dia tu mati, ya tak ya pun dia akan mati. Dia tidak ada keluarga, tidak ada gapo hubungan, gapo tak ada. Tak ada ingatan lama, kesan kau gapo kau kepada hati kecil dia tu, binatang-binatang tu, hak mana boleh sembelih tu, itulah keadaannya. Rahmat kepada kita, rahmat kepada dia. Semuanya ada rahmat. Tidak kata saja-saja. Tidak kata saja-saja. Anak lelaki ni bagi salah seorang anak perempuan Nabi. Anak ni anak siapa? Macam-macam pendapat ulama. Di antara yang disebutkan dalam Fathul Bari dan lain-lain, hak ni ialah Muhsin, anak pada Sayyidina Ali dengan Fatimah. Hak disebutkan ada tu, sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada. Hak tu riwayat Syiah ada.
Muhsin. Tak ada dek pun, tak ada lahir lagi. Kalau ada pun, kalau sebut ada pun makna mati kecil. Mati kecil. Mati kecil. Ya sebetulnya ini bukan muhsin. Walaupun ada yang kata ini muhsin. Ada yang mengatakan ini anak Zainab. Ada yang mengatakan ini anak Ruqayyah. Macam-macam lah kata. Tapi mereka tidak dapat membuat keputusan dengan tepat di sini. Anak siapa? Anak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis tu jerit. Itu pun kesan rahmat, kesian. Bila ada kesian belah dia jadi jerit. Kita tengok kan nampak teruk sangat jadi kesian. Jerit. Itu ada belas kasihan. Itu adalah kesan rahmat. Kesan rahmat. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan yang mempunyai sifat rahmat. Sifat rahmat. Rahman Rahim tu rahmat je lah. Belakang tu mari situ belakang lah. Tuhan yang mempunyai sifat tu, dia buat kita. Sebab tu kita ada lagu tu. Cuma kita tidak serupa lah dengan rahmat dia tu. Tuhan tak ada lah terkesan apabila melihat sesuatu supaya kita, walaupun dia ada sifat belah kesian tu, nak jerit supaya kita jawab. Tetapi makna daripada jenis tu, jenis tu, bila ada hak ni nak bela, nak jaga, ada tu. Tu bayangan sifat Tuhan tu, bayangan sifat rahmat Tuhan tu ada pada manusia. Ada pada manusia. Iaitu apabila kesian, maka kita nak jaga dia, kita nak lindungi dia. Macam-macam lah cara kita buat. Dia kena timbul kesian dulu, barulah ada tindakan tu. Tetapi sama sekali tidak serupa dengan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ayatnya hak ni, tengok tu ada tu. Sa'ad berkata, adakah engkau menangis? Sebab dia ingatnya Nabi tak beri jerit. Nabi kata Tuhan tak kenal lah, Tuhan laknat lah. Padahalnya tu maksudnya meraung tu, meraung atau tepik tu, hak tu hak tak buinya. Adapun semata-mata menangis, mengalir air mata begitu, hak tu tak apa. Bahkan itu tanda orang tu hatinya lembut. Tanda hatinya lembut. Dia pun kata Tuhan Allah hanya kesian kepada orang yang ada sifat kesian. Artinya sifat rahmat Allah SWT itu lebih banyak, lebih hampir ada kepada orang yang ada sifat tu, sifat belah kesian, sifat simpati tu, kepada orang lain. Kemudian cerita neraka dengan syurga tu, sekat itulah Allah.